Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan negara, dan topik yang kita pilih hari ini ialah aspirasi keluarga Malaysia. Dan kementerian yang kita pilih hari ini ialah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Siapa tetamu kita? Itu masih lagi menjadi rahsia sebenarnya. Dan jangan lupa, ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang aspirasi keluarga Malaysia 100 hari. Idea yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika melantik Kabinet Baru Negara, dan sudah tentulah 100 hari itu satu ruang dan juga peluang yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menteri-menteri kabinet yang telah pun dilantik untuk membuktikan kebolehan dan juga pencapaian mereka dalam 100 hari. Dan inilah perkara yang akan kita kongsikan bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di studio bersama dengan saya ketika ini. Tapi apapun, apa kata kalau kita lihat dulu video yang kami sediakan kepada anda ini. Kita saksikan sekarang. Okey, aspirasi keluarga Malaysia 100 hari, dan tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Tan Sri Noh Haji Omar, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga usahawan. Sudah sebut keluarga. Betul. Lama semua kita tidak bersama sebenarnya, Tan Sri. Saya cukup gembira akhirnya dapat juga bersama dengan Tan Sri di program Ruang Bicara ini. Dan sesuatu yang menarik juga sebenarnya kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, Tan Sri juga sebenarnya amat mengalu-alukan dan memberi keizinan sebenarnya kepada anda untuk memanggil kami di Ruang Bicara ini untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini. Jadi jangan lupa ingat semula dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979768 dan juga 0326979767. Jadi panggil kami dan tanyalah apa saja berkaitan dengan topik ini, kerana Yang Berhormat Tan Sri Noh Haji Omar bersedia saja untuk menjawab apa saja persoalan yang mungkin akan anda bangkitkan. Baik, Tan Sri, sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi tentang aspirasi keluarga Malaysia 100 hari, sesuatu yang menarik jugalah bila kita bercakap tentang Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini. Dia ada sejarah yang tersendiri sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh kongsikan dulu sejarah itu, kerana dulu juga Tan Sri merupakan menteri yang terlibat dalam kementerian. Mungkin nama yang berbeza tetapi fungsi dan peranannya agak sama sebenarnya. Tan Sri. Terima kasih. Ya. Yalah, saya kata macam Syirih pulang ke ganggang. Sebab pada tahun 2008, tak silap saya, masa itu saya menjadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tapi masa itu namanya dia panggil MECD. MECD, Ministry Entrepreneur Cooperative Development. Tapi lepas 2008, kementerian ini ditutup. Jadi pada masa itu semua agensi-agensi di bawahnya banyak, termasuk MARA pada masa itu bawah MECD, Bank Pembangunan di bawah MECD. Dia bila ditutup, maka agensi-agensi ini dia bagi-bagi lah di beberapa kementerian. Tapi pada 2018 kementerian ini dihidupkan semula. Diwujudkan semula. Dan apabila kementerian ini diwujudkan semula, saya masuk balik ke kementerian ini. Maka saya lihat ada sikit perbezaan agensi-agensi, penting agensi yang ada di bawah kementerian ini. Tapi dulu MECD, now dia dah tukar nama jadi MEDEC, Ministry Entrepreneur Development Kooperatif. Jadi bila saya tengok MECD ini salah satu kementerian yang banyak agensi di bawahnya. Macam sekarang ni saya ada dekat 11 agensi di bawah kementerian saya ni. Saya tengok dari segi pembiayaan sebab MECD ini dia tak ada projek. Projek kita ni, orang kita hanya nak membantu usahawan, membiayai. Jadi kalau pembiayaan ini, sekarang ni kita ada amanah ikhtiar. Amanah ikhtiar ni baru-baru ni diambil di bawah pentadbiran kementerian saya. Kerana saya kena susun balik. Saya susun balik kementerian ini dan supaya kita nampak
hasrat kerajaan untuk menolong usahawan ini mengikut perangkat-perangkat tertentu. Kita ada makro macam Amanah Ikhtiar. Dia punya maksimum boleh pinjam dengan Amanah Ikhtiar ni hanya 30,000. Kemudian kita ada tekun. Tekun ni pula maksimum yang boleh dibagi pinjaman ialah 100,000 saja. Kemudian kita ada juga bawah ni PUNB, Perhubungan Usahawan Nasional Berhad. Yang ini PUNB ni di bawah DPM, tapi saya ambil di segi pentadbiran. Di mana PUNB ni pula dia nak bagi pinjaman minimum 100,000, maksimum 10 juta. Dia ada limit semua tu, 10 juta. Kemudian selain pada PUNB, yang keempat ialah bank rakyat. Kita ada bank rakyat. Bank rakyat ni dia boleh pinjam sampai ratus-ratus juta. Di samping itu juga saya ada pula SME Bank. SME Bank juga boleh pinjam bagi lebih daripada 10 juta. Kemudian di bawah itu yang bank pinjaman, dan satu lagi ni bank yang baru ni mungkin orang tak apa pernah dengar, iaitu Co-op Bank Pertama. Co-op Bank Pertama. Biasa dengar Co-op Bank Pertama ni, dia ni bank di bawah koperasi. Di bawah koperasi. Nah, ini juga bank ini juga ada memberikan pembiayaan. Baik. Itu yang pembiayaan. Kemudian di bawah tu yang ketujuh ni saya ada SME Corp. SME Corp ni lah dia ada bagi perbadanan geran lah. Geran maksimumnya 500,000. Kemudian di bawah SME Corp saya juga ada Pernas. Pernas dulu PNS namanya. Pernas ini matlamat pertama ialah untuk mewujudkan usahawan secara franchise. Pernas. Kemudian saya juga ada UDA. UDA ni kita tahu lah, yang membangunkan di dalam kawasan bandar. Yang ke-10 saya juga ada IKMA. IKMA ni Institut Koperasi Malaysia. Di dalam Mekah IKMA, yang dulu dikenali sebagai Maktab Kerjasama Malaysia. Now kita tukar nama IKMA, dan insya-Allah tak lama lagi kita akan naikkan taraf sebagai sebuah universiti. Selain daripada itu, kita juga ada satu pusat latihan. Pusat latihan ini yang dia namakan INSCAN. Institut Keusahawan Negara. INSCAN ni dia melatih usahawan daripada berbagai peringkat. Dan untuk latihan ni kita ada satu INSCAN, satu lagi kita dengan SEDA. SEDA ni di bawah SME Bank, yang juga memberikan latihan-latihan keusahawanan. Dan satu lagi agensi ialah jabatan PKK, Pusat Khidmat Kontraktor, yang memberikan taraf Bumi Putera kepada kontraktor. Jadi itulah ada 12 agensi di bawah saya inilah yang sekarang ni yang kita gerakkan. Bagaimana kita nak membangunkan usahawan dan juga koperasi di dalam negara kita. Okey, sesuatu yang menarik jugalah. Saya tahu bahawa dalam hati kecil Tan Sri ada apa yang disebut dalam bahasa Inggeris sebagai soft spot sebenarnya untuk membantu para usahawan di negara kita. Kenapa Tan Sri melihat bahawa para usahawan yang sedia ada, terutama yang mungkin ingin bangun setelah menghadapi berbagai masalah untuk mendapatkan pinjaman dan sebagainya, tetapi dengan apa yang telah pun disediakan oleh MEDAC sendiri, apakah Tan Sri melihat bahawa ini adalah satu jalan terbaik sebenarnya untuk membantu membangkitkan semula bidang keusahawanan di negara kita? Ya. Sebab saya lihat dalam negara kita, kalau tengok rakyat kita maju ni, satu dalam bidang pendidikan, satu lagi dalam bidang keusahawanan. Sebab itu saya berminat dalam bidang keusahawanan, kerana terutama untuk Bumi Putera, dari segi pendidikan, saya tengok dasar-dasar yang kerajaan buat ni alhamdulillah. Kita daripada berbagai sistem pendidikan, daripada sekolah rendah yang dapat keputusan cemerlang, dia masuk ke asrama penuh, sampai asrama penuh, ambil SPM, dan masuk universiti, ada matrikulasi, ada asasi, dan skim-skim hantar keluar negara. Jadi akhirnya kita lihat hari ini anak orang miskin dah berjaya sampai pergi keluar negara dan juga menjadi ahli profesional. Itu segi pendidikan dah berjaya. Tetapi dari segi keusahawanan, nampaknya kita masih ketinggalan. Kerana mungkin nak menanam satu budaya keusahawanan ini bukannya mudah. Dia, ialah mungkin nak menanam budaya ni lain daripada bangsa lain. Dia mungkin lain-lain, dah tengok bapak dia dah ahli tidak, dia seorang ahli perniagaan. Kita ni kadang-kadang ayah kita lain. Mungkin petani, mungkin makan gaji. Jadi
nak menanam budaya keusahawan ni memang tentu akan mengambil masa. Dan juga dulu kita ni mungkin dah ditanam, mungkin dah semangat makan gaji. Daripada semangat nak jadi usahawan. Sedangkan kalau kita tengok hadis Nabi mengatakan 9/10 punca rezeki ni daripada perniagaan. Jadi kan itulah apabila kementerian ini ditubuhkan, maka saya akan cuba berkongsi pengalaman saya yang saya pernah menjadi menteri di kementerian ini dan kemudian diberikan semula jawatan ini kepada saya, dan insyaAllah saya cuba merancang untuk mewujudkan keusahawanan, dan untuk membuktikan itu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Tuan Seri Ismail Sabri yang memberikan KPI 100 hari kepada semua menteri. Kita nak tengok dalam tempoh 1 hari ini apakah KPI menteri-menteri ini. Dan bila Tan Sri menyebut tentang KPI dalam masa 100 hari itu, apakah Tan Sri dan juga rakan-rakan di kementerian di MedEx sendiri merasa berpuas hati bahawa sekurang-kurangnya apa yang dilakukan oleh Tan Sri ketika ini sedang menuju ke arah visi yang diinginkan ataupun dicita-citakan itu? Ya. Alhamdulillah. Petang tadi, pukul petang tadi saya dipanggil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dia panggil semua menteri nak tengok capai tak capai KPI. Jadi dalam saya nak menyusun KPI saya pergi kepada 3 aja faktor dia. Yang pertama, saya punya kementerian ialah kita nak membantu usahawan dan koperasi yang terjejas selama dalam tempoh COVID-19 ini. Kita tahu banyak usahawan dekat 35,000 usahawan yang gulung tikar. Daripada segi koperasi ada lebih 1,000 koperasi yang tidak boleh beroperasi kerana kita dengan PKP dan sebagainya terjejas. Itu matlamat saya yang pertama. Kita kena tolong mereka ni bangunkan semula. Dalam kita nak menolong usahawan ni, kita tengok ada berbagai jenis usahawan. Kita bermula daripada peniaga informal namanya. Informal ni artinya mereka-mereka yang berniaga tanpa lesen daripada pihak kerjaan tempatan, dan juga tidak ada lesen, tidak ada syarikat yang berdaftar dengan perantaraan syarikat. Jadi yang ini kita bagi juga tolong, tapi ini kita bagi maksimum 10,000. Kemudian kita juga ada kumpulan itu daripada kumpulan informal. Kita juga ada kumpulan mikro. Kita juga ada usahawan kecil dan juga sederhana. Jadi ini semua orang kita tiap kategori ini berlainan. Dia punya cara kita nak tolong. Kemudian dalam masa yang sama, kita selain kita nak tolong mereka yang terjejas tadi, usahawan terjejas, dan juga koperasi yang saya kata banyak yang terjejas. Sasaran yang kedua, golongan yang kedua ialah kita targetkan, iaitu golongan-golongan belia, golongan usahawan, dan juga golongan-golongan asnaf, golongan-golongan kumpulan yang kena berhenti kerja. Dulu kita tahu bila PKP ramai yang kena berhenti kerja. Mereka ni bagaimana kita nak tolong mereka untuk mereka memulakan perniagaan. Itu yang kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga ialah digitalisasi. Digital. Sekarang ni kita sedia maklum, orang lain tengah tidak boleh bekerja, tidak susah nak berniaga, tetapi mereka yang buat bisnes online ni sebenarnya itu dengan pengetahuan cukup ramai sekali. Betul. Jadi oleh kerana ada 3 kumpulan ini, maka KPI saya telah pun diberi oleh pihak kementerian. KPI saya yang pertama iaitu saya nak membantu 188,345 orang usahawan yang terjejas. 188,345. Ini sasaran saya. Alhamdulillah, setakat hari ini kami telah berjaya membantu 220,248 orang, bermakna pencapaian saya dah lebih 100%, iaitu 116,9%, dengan pembiayaan termasuk dengan bagi moratorium lebih kurang 7 bilion. Kita membantu usahawan. Itu usahawan yang terjejas. Kemudian yang saya kata tadi, yang usahawan baru yang kena berhenti kerja, ini saya punya target saya sebenarnya adalah seramai 2,975 orang saja target kita. Tetapi alhamdulillah
Sehingga hari ini kami telah dapat membantu golongan usahawan baru ni yang kena berhenti kerja, belia dan sebagainya, yang baru nak mula berniaga, telah mencapai 3,667. Artinya dah ada 123.2% dalam tempoh tak sampai 1 hari lagi. Ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga tadi, iaitu target yang itu untuk membantu daripada segi inisiatif berteraskan pendigitalan ini. Yang ini target kita nak tolong dengan 8,000, kita nak tolong 8,650 orang. Tapi alhamdulillah kita dah dapat bantu 8,594 dan lebih kurang kita dah capai 99%. Jadi 3 kategori ini, mereka yang terjejas, mereka yang baru nak berniaga kena PKP, dan juga pendigitalan ini, alhamdulillah dah capai 100% dan lebih daripada 100% seperti mana yang ditetapkan dalam KPI saya. Okey, suatu kejayaan yang seharusnya lah kita banggakan, pencapaian telah pun disempurnakan ataupun dicapai oleh Tan Sri dan rakan-rakan di Medac. Tetapi kejayaan ini sebenarnya, Tan Sri, apakah disebabkan oleh pendekatan dan juga dasar baru yang Tan Sri perkenalkan apabila memegang semula tapuk kepimpinan Medac ini? Ya, saya ada pengalaman dah beberapa kali jadi menteri. 3 kali keluar masuk, jadi ada pengalaman. Saya lihat yang pertama daripada segi kerajaan ini ialah pelaksanaan. Dasarnya dah betul lah. Kerajaan dah bagi berbilion-bilion nak tolong. Persoalannya ialah bagaimanakah bantuan kerajaan ini benar-benar sampai kepada rakyat yang memerlukan. Jadi kerana itu, saya di kementerian, saya membuat beberapa pendekatan. Yang pertama, saya agih-agihkan. Saya kata saya ada 11 agensi. Itu yang dapat oleh 200,000 lebih tu. Kita bagi, okey, tekun berapa kau kena capai. Amanatiyah berapa, PMB berapa, SBB berapa, semua di senarai itu. Jadi saya memantau. Jadi cara pemantauan yang saya buat ialah saya melantik jawatankuasa pemantau. Di tiap-tiap agensi ini, kita ada 11 agensi. Tiap-tiap agensi ada pemantau, dan pemantau inilah yang akan melihat tiap-tiap agensi ini dah sampai ke belum KPI. Dan setiap minggu dalam surat pos kabinet saya minta supaya dibentang, dan kalau ada mana-mana agensi yang belum lagi capai, masa itu kita akan berbincang, kita akan tanya kuasa pemantau dan juga pihak pengurusan mengapa belum capai lagi. Jadi dengan adanya pemantauan yang dibuat, maka kita mendapat feedback. Mengapa kadang-kadang susah sangat nak bagi pinjaman. Jadi salah satu yang kita tengok ialah birokrasi, syarat-syaratnya. Sebab itu syarat-syaratnya saya telah minta semua agensi mesti mengurangkan syarat-syarat birokrasi ini. Artinya kalau dulu sebagai contoh, sebab sekarang ni kita ni dalam keadaan luar biasa. Bila kita sedang menghadapi keadaan luar biasa, maka prosedur kita janganlah ikut perkara biasa. Mesti dibuat dengan cara luar biasa juga. Kalau biasa, waktu biasa dulu bolehlah. Mesti katalah 7 syarat diletakkan sebagai contoh nak dapat pinjaman. Now bila dah bila keadaan PKP ni janganlah ikut 7 syarat ni. Mesti kurangkan. Boleh jadi daripada 7, okey 3 syarat cukuplah. Contoh. Misal katalah awal yang kena diberhentikan kerja. Saya kata jangan tanya banyak-banyak. 2 saja dia kena buktikan. Pertama, dia kena buktikan dia dah kena berhenti kerja. Yang kedua, dia kena buktikan bahawa dia dah mula berniaga. Jadi tak payahlah nak pergi tengok si TOS ke, nak tengok si KRIS ke, untuk apa. Jadi kerana itu arahan saya kepada semua agensi, mana-mana agensi yang menggunakan pembayaran kerajaan ni, dia kena jelas. Contoh bank rakyat, semi bank ni, dia ada 2 income, dia ada 2 punca. Satu memang duit bank. Bank ni kita tak boleh kacau. Ini memang depositnya duit. Tetapi dalam masa yang sama, pihak kerajaan dia ada meletakkan peruntukan di bank di tekun 200 juta. Di bank rakyat ada jumlah, di SME bank ada jumlah. Ini duit kerajaan tau. Duit kerajaan hanya menumpang supaya minta agensi-agensi ini memberi kepada rakyat. Jadi sebab saya kata, mana duit kerajaan ini janganlah ikut prosedur bank. Janganlah samakan duit kerajaan bagi untuk tolong rakyat
Nak disamakan prosedur dengan duit yang memang duit bank lah, yang deposit punya. Dua perkara yang berbeza. So itu saya kata, kalau duit daripada kerajaan, jangan cek sitos, jangan cek skris. Kalau sitos, kadang-kadang kita tak, handphone dah lama tak bayar, kita dah tak pakai handphone dah lama, tak tahu ada sitos. Kalau dulu ada sitos, tak boleh, nak kena selesaikan dulu. Budak-budak daripada tak bayar PTPTN, tak tengok dah kena bawa skris pula. Jadi saya kata, sekarang dah tu luar biasa, duit kerajaan di bawah kementerian saya ketepikan. Tak payah cek sitos dia, tak payah cek skris dia, hanya tunjukkan bukti. Kalau kata nak tolong orang yang terjejas, hanya tunjuk bukti je. Sebelum pandemik, macam mana bisnes dia? Waktu pandemik, macam mana bisnes dia? Kalau sebelum pandemik bisnes dia okey, tiba-tiba bila pandemik ini memang beruduk, jadi kita tolonglah. Saya kata. Jadi pelbagai seperti ini yang saya ucapkan terima kasih lah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua agensi di bawah saya tadi. Ada 11 agensi ini yang bekerja sebagai satu keluarga. Sebab saya selalu tanamkan semangat inspirasi keluarga ni bukan saja untuk rakyat Malaysia betul, tapi bagi saya dia kena bermula daripada kementerian. Daripada kementerian ini, kalau semua agensi ini, bayang saya ada 11 anak. Saya ada 11 anak lah. Macam mana kita nak jaga 11 anak ni, macam-macam cara. Ada anak tu kaya, duitnya banyak. Ada anak tu miskin, duitnya kurang. So macam mana saya nak selaraskan supaya di antara agensi ini mesti bekerja sebagai satu keluarga, tolong-menolong antara satu sama lain. Dan kerana itu, alhamdulillah, saya kata tadi, target saya untuk tolong 220, saya dapat nak tolong 188,000, tapi saya boleh capai 220,000 lebih daripada target kita. Okey, kita nak sama lagi Tan Sri, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika saja, Tan Sri. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa Tan Sri membenarkan sebenarnya anda untuk menggunakan dua talian yang kami sediakan untuk bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, kerana saya percaya anda juga mungkin ada perkara-perkara yang ingin anda bangkitkan. Jadi gunakan kesempatan ini, panggil kami di ruang bicara. Dan saya ulang lagi nombor yang kami sediakan kepada anda, 0326 97 9768, 0326 97 9767. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang aspirasi keluarga Malaysia. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menjadi tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Noh Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan mungkin juga nanti anda perasan bahawa Tan Sri dah pun tukar face mask sebenarnya. Dia kata yang tadi itu tak berapa selesa. Jadi kita harap kita dapat akan terus berkongsi pandangan dan juga pendapat. Dan dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda, 0326979768, 0326979767. Baik, kita juga nak menyentuh sebenarnya Tan Sri. Tan Sri menyebut sebentar lalu tentang masalah yang dihadapi oleh koperasi. Tetapi sebelum kita pergi kepada isu itu, saya nak tanya jugalah tentang apa yang Tan Sri sebut tadi. Kita sekarang ini sedang menuju ke arah apa yang disebut sebagai era digitalisasi. Dan bagaimana Tan Sri melihat bahawa reaksi golongan-golongan muda khususnya, apakah mereka sudah dapat menyesuaikan diri dengan era digital yang ingin kita tuju dan ingin kita praktikkan itu sebenarnya, Tan Sri? Ya, saya ingat, saya cukup kagum dengan sambutan yang diberi oleh golongan anak muda terutamanya. Bila kita perkenalkan digitalisasi ini, kerana di bawah kementerian saya, InScan sebagai contoh, dia ada program untuk melatih secara bisnes online. Tekun pun ada khusus yang dibuat untuk online. Jadi kita tengok bahawa dengan adanya kursus-kursus asas dan juga kursus-kursus yang profesional ini untuk diberikan galakan kepada anak-anak muda terutamanya, saya tengok sambutan dia memang cukup luar biasa. Dan dia menarik minat. Dan saya bila berjumpa dengan usahawan anak-anak muda ni,
mereka memang memberitahu saya memang pendapatan agak begitu menggalakkan. Baik, sampai ada yang beritahu saya, dia kata ni janganlah kena cukai banyak-banyak, LCDN tu salah kacau lagi kata dia. Ada yang begitu sebab income ada yang dia bermula dengan modal yang sedikit, tapi hari ni dia ada income dia dah lebih daripada apa yang dijangkakan. Tapi dari segi kementerian sendiri, ada tak kementerian sendiri juga memberi kursus-kursus dan juga bimbingan kepada golongan ini? Kita ada. Kita ada InScam. Kita ada bagi melalui InScam. Kita juga ada kerjasama dengan beberapa syarikat syarikat telekomunikasi. Kita memang ada kerja tekun dan ada kita ada bagi kursus dalam masa yang sama. Agensi kita ni juga kita ada membuat berbagai perniagaan online. Tekunnya ada, Uda ada, My Beli lah, Warungku, lagi beberapa lagi lah nama ni. Ini memang setiap agensi ni ada dia punya jenama sendiri. Okey, kita tinggalkan dulu isu tentang keusahawanan ini. Kita tumpukan juga perhatian kepada koperasi. Ini juga saya anggap sebagai satu perkara yang cukup penting sebenarnya, Tan Sri. Apa masalah yang dihadapi oleh koperasi ini sebenarnya, Tan Sri, terutamanya dalam musim ataupun dalam ketika kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 khususnya, Tan Sri? Koperasi ini yang kita tengok yang memang ada lebih kurang dekat 1,000 lebih koperasi yang menghadapi masalah. Jadi dalam kita nak membantu koperasi ini, kita ada beberapa skim lah. Di antaranya kita membantu koperasi dengan memberi bantuan kepada koperasi yang terjejas. Tak silap saya, kita sediakan peruntukan 20 juta kalau tak silap saya, di mana kita maksimum kita bagi 100,000. Dalam masa yang sama kita juga nak membantu. Kalau selama ni mungkin barang-barang yang dijual di kedai-kedai koperasi ni mungkin pasarannya kurang menarik, jadi kita bagikan macam subsidi. Kita bagi diskaun. Jadi artinya siapa-siapa yang beli barang di kedai koperasi, dia akan mendapat harga lebih 15% lebih murah daripada harga di luar. Jadi untuk 15% itu yang kita bagi peruntukan. Dia kalau kedai itu potong 15%, kita akan bagi bantuan kepada koperasi-koperasi ini. Jadi alhamdulillah kita tengok daripada 1,400 tak silap saya koperasi yang menghadapi masalah ni, kita telah pun memberikan bantuan kepada mereka. Hanya yang disebut koperasi ni sekarang orang tak apa nampak peranan koperasi ni. Peranan koperasi ni. Jadi sebab itu kalau kita tengok koperasi yang besar-besar ni, dividen dia kalau tengok lebih tinggi daripada dividen yang diberi oleh fixed deposit ke ataupun agensi lain. Ada koperasi boleh bagi sampai 10%, boleh bagi 8%, tinggi. Jadi selain daripada kita nak mengalakkan masa depan, sebab koperasi kita ni cukup bulan 7 ni umurnya dah 100 tahun dah. Tumbuhnya kat Malaysia ni 100,000 100 years kita rana. Jadi kerana itu 100 years ni bagaimana cara kita nak menggalakkan koperasi ni yang dah berumur 100 tahun, satu kurun dah. Jadi kerana itu yang pertama kita kerajaan baru-baru ni telah pun bersetuju. Kalau sebelum ini kita panggil hari koperasi, but now kita akan umum setiap bulan Julai dipanggil bulan koperasi. Bulan koperasi. Jadi kita akan mengembangkan aktiviti koperasi. Baik. Yang kedua, kalau kita tengok koperasi ini dia bermula di sekolah. Betul. Di sekolah kita tengok semua banyak sekolah. Di sekolah ni ada 2,457 koperasi di sekolah. Yang ahlinya ada 1.7 juta. Budak-budak murid sekolah ni menjadi ahli koperasi. Dan di situlah peranan koperasi ni untuk kita nak mendedahkan
dunia keusahawanan secara praktikal. Selain mereka mungkin belajar dekat sekolah di mata pelajaran perdagangan dan sebagainya, tapi ini koperasi ni. Mereka praktikal, mereka jual sendiri, mereka nampak duit keluar masuk, dan ada koperasi sekolah yang boleh income jualan ni dekat 1 juta setahun. Jadi kerana itu koperasi saya telah minta Suruhanjaya Koperasi supaya menggerakkan koperasi-koperasi di sekolah ni dengan kita buat pertandingan koperasi, mana kita koperasi yang jualan yang tertinggi, dan berbagai-bagai pertandingan. Dalam masa yang sama kita juga akan terus mendekati koperasi-koperasi ini, kerana bagi saya untuk salah satu cara platform untuk melahirkan usahawan ini ialah dengan mendedahkan pada mereka daripada sekolah lagi di koperasi-koperasi sekolah. Itu sekolah. Begitu juga kita lihat hari ini dekat masjid. Di masjid ni juga yang berhormat Datuk Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Sabri, masa beliau menjadi menteri menjaga koperasi dulu, dia dah mulakan koperasi masjid ni. Kerana kita nak tengok di masjid ni bukan saja tempat beribadat, tetapi ialah tempat untuk mencari rezeki di situ, berniaga, dan kita ada tanamkan semangat. Koperasi ni dia kita satu semangat kerjasama bersama ahli-ahli karah tu. Jadi orang boleh datang ke masjid, beli barang dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada data yang ada pada saya, dalam seluruh negara ada 6,453 masjid. 6,453 masjid. Tetapi di antara daripada 6,453 ni, yang koperasi, yang masjid yang ada koperasi hanya ada 454 saja masjid. Jadi lebih kurang 6%. Walaupun 6% keahliannya tinggi. Ada lebih 36,000 Korah masjid ni dah menjadi ahli koperasi kepada 454 koperasi. Jadi saya lihat bahawa salah satu kita nak menggerakkan koperasi ni ialah saya akan cuba meletak KPI pada tahun depan supaya ada kurang-kurangnya 10% masjid-masjid dalam negara kita ni wujudkan koperasi. Jadi itulah harapan kita, dan tuan-tuan saya kata itu daripada segi koperasi. Daripada segi institut melahirkan ada di koperasi. Dulu ada maktab kerjasama. Maktab kerjasama. Maktab kerjasama dulu dia bagi sijil je. Now kita naikkan taraf daripada maktab dia jadi institut Koperasi Malaysia, IKMA. Di mana IKMA ni dia keluarkan diploma. Dan insyaAllah tahun depan kita menuju ke universiti pula. Universiti Usahawan dan Koperasi. Untuk melahirkan bakat-bakat usahawan, dan juga kita nak mengembangkan peranan koperasi ni. Jadi kalau kita lihat koperasi ni, kalau banyak saya tengok koperasi yang besar-besar ni, dia menjadi third layer lah dari segi pembangunan ekonomi negara kita. Kerana dia punya dia ni dah macam macam industri sederhana. Dia sendiri, tapi dia punya income dia macam syarikat swasta lah, cakap. Boleh sampai ke tahap itu. Okey, kita akan sambung lagi. Kita difahamkan Tan Sri, kita ada panggilan di talian sekarang ini. Mungkin boleh kita berkongsi pandangan juga pendapat daripada pemanggil kita, Datuk Wira Osman Muhammad. Saya difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sihat? Alhamdulillah, saya kami. Ya, silakan. Datuk Sri Nur Omar. Tan Sri. Terima kasihlah kerana Datuk Sri menjawab dengan cara ikhlas mengenai apa juga bidang jabatan di bawah Datuk Sri. Saya nak ulas satu. Anak saya sendiri ada pinjaman, dia menjalankan perusahaan Taska. Dia buat perusahaan Taska dengan mengambil pinjaman Bank Rakyat. Kemudian Taska tahun lepas tutup 3 bulan. Dia nak makan pun saya tanggung. Jadi tak boleh handle, tak boleh bayar duit Bank Rakyat 3 bulan. Masuk bulan keempat, surat peguam sampai. Dia hantar ke mahkamah. Ini saya kata ni Bank Rakyat ke bank pembunuh rakyat? 3 bulan. Bank lain tak buat. Saya dah cek. Saya ni untuk makluman Datuk Sri mantan speaker Melaka, 2 penggal. Jadi saya tengok
Bank Rakyat dia memang macam anyai orang lah. Jadi saya kena maklumkan supaya Datuk Seri sebagai Menteri yang bertanggungjawab tolong maklumlah pada Bank Rakyat ni. Janganlah sampai itu pun saya kalau jawab dalam mahkamah dengan hakim pun ketawa 3 bulan makan mau pak tanggung. Tiba-tiba taska tutup 3 bulan. Bulan keempat berbincang nak bayar sikit dulu. Bayar 5-6 kali. Jadi bayar sebulan 500. Nak bayar sikit, nak bayar 1,000. Tak boleh. Kita kena bayar habis. Kalau tidak, kita tahu soal mahkamah sampai. Jadi saya telefon, bos dia tak jawab. Pegawai jawab, saya kata ini bank rakyat ke bank nak bunuh rakyat? Kerana malam ni Datuk Norma dia. Cukup cantik ni saya beritahu nanti. Okey, Tan Sri. Apa ni Datuk Wira, kita dapatkan respon dan reaksi daripada Tan Sri. Silakan. Terima kasih Datuk Wira. Sebab itu tadi bila Encik Sakawi kata nak buka online ke tidak, saya kata memang buka online. Sebab inilah maklumat yang saya nakkan daripada rakyat. Bermakna ada agensi saya ni, saya nak cakap tak faham mungkin bahasa kasar. Saya dah bagi arahan dah. Diputuskan dalam pos kabinet. Saya kata bahawa waktu pandemik ini paling tidak 6 tahun ini, selebih 6 bulan ni, bagi orang bernafas dulu. Saya dah arahkan tidak boleh mengambil apa-apa legal action kepada mana-mana peminjam di bawah agensi saya. Tekun ke, Bank Rakyat ke, SME Bank ke, PNB ke, saya kata jangan ambil. Orang baru nak bernafas. Ini masalah dia. Kadang-kadang arahan yang saya sebagai menteri bagi tak sampai ke bawah. Ini yang benda-benda bila saya berdialog ni yang saya rasa nak cakap bahasa kasar ni susah. Saya tahu kita rakyat. Saya memahami masalah rakyat. Tapi bila arahan macam ini, macam mana dia boleh saman? Arahan saya tidak boleh. Saya tak benarkan. Jangan ambil apa-apa lagi action. Nak ambil, tunggu dulu. 6 bulan akan datang, ambil lah. Kita pengguna, kita rakyat bagi moratorium. Kerajaan bagi berbilion tolong. Tiba-tiba rakyat tengah susah, kita nak tekan. Sebab itu dari mukadimah saya tadi, saya kata ialah kita mesti bekerja luar biasa. Ini memanglah biasa. Kalau kata orang tak bayar, ini dalam keadaan normal. Bila tak bayar, tak bagi notis, dan notis tak ambil, sama itu biasa. Sekarang saya kata mesti bertindak di luar biasa. Jangan ambil tindakan. Biarlah 6 bulan. Besok ekonomi dah pulih, besok ikutlah balik prosedur biasa. Jadi ini Datuk Wira, saya nak perlukan maklumat lebih detail sikit. Kalau boleh hubungi pejabat saya atau hubungi saya nanti, saya nak tahu surat tu. Kalau boleh saya nak tengok pegawai mana yang sign arahan ini. Saya nak cari ni. Saya nak cari pegawai mana yang mengeluarkan arahan yang suruh ambil legal action kepada orang yang tengah susah. Ini yang kata ada pemantau ni. Mungkin yang buat kerja ni pegawai bawah. Bos ke atas mungkin tak tahu. Mungkin apa yang saya cakap ni tak sampai ke bawah, mungkin juga. Jadi inilah, terima kasih banyak Datuk Wira. Saya, inilah reaksi rakyat. Sampai kata ni bank nak bunuh rakyat ke, bank nak tolong rakyat. Ini bank rakyat, koperasi nak tolong rakyat. Jadi yang tadi kesannya siapa? Kerajaan. Bila pegawai buat kerja macam ni, kesannya kepada saya sebagai menteri. Ini menteri cak ayam lah. Menteri cakap tak selebih bikin. Bila saya kena marah oleh rakyat, kesannya kepada kerajaan. Ini kerajaan apa ni? Kong-kelikong lah. Cakap lain, buat lain. Tapi yang buat siapa? Pegawai. Saya akan siasat. Mana pegawai yang tak faham arahan saya ni? Okey, itu jawapan dan juga reaksi daripada Yang Berhormat Tan Sri. Jadi yang lain-lain, kalau anda juga sedang menghadapi apa sahaja masalah yang mungkin ingin anda dapatkan penerangan dan juga penjelasan, gunalah kesempatan yang kami buka kepada anda ini. Tan Sri pun bersedia sebenarnya untuk menjawab apa sahaja persoalan yang mungkin akan anda bangkitkan. Baik, satu lagi perkara juga yang ingin saya kongsikan bersama dengan Menteri. Satu perancangan yang cukup gemilang, kadang-kadang dilihat begitu indah, begitu cantik di atas kertas Tan Sri, tetapi macam Tan Sri sebut di awal tadi, kadang-kadang pelaksanaan itu tidak mencapai ke tahap yang dicapai ataupun dicita-citakan ataupun yang diinginkan. Jadi untuk menjamin bahawa segala bantuan yang disalurkan itu tidak disalahguna dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Tan Sri bagi menjamin bahawa segala-galanya mencapai tahap yang diinginkan? Yang pertama, dalam saya kata tadi, saya tubuh dari kuasa pemantau.
Yang kedua, saya memang ada satu aduan. Ada lemah web dalam Medak ni ada. Buatlah aduan di situ. Dan yang ketiga, saya punya Facebook. Saya memang Facebook saya ada followers. Buka Facebook saya Nohoma dan boleh adu melalui dalam Facebook saya. InsyaAllah saya akan tengok dalam Facebook saya akan follow up. Dan alhamdulillah saya tengok kalau ada orang mengadu melalui dalam Facebook saya yang saya dimaklumkan tindakan-tindakan telah diambil oleh para pegawai oleh para pegawai yang berkenaan. Jadi kan sebab itu saya suka berdialog. Saya dah berdialog dengan persatuan penjaja, persatuan penjaja kecil, persatuan penjaja Melayu, satu penjaja Malaysia, kontraktor Melayu yang saya berdialog. Lepas tu dengan persatuan-persatuan kumpulan sederhana. Kita dengar masalah rakyat ni. Memang kalau orang tak terlibat dalam berniaga ni, memang dia tak faham. Ya, kalau macam saya mungkin kalau saya tak faham, saya nak kisah apa? PKP ke apa pun berlaku, gaji saya jalan. Cukup bulan saya tentu dah bagi. Tapi yang ini, yang kat bawah ni, yang rakyat terpaksa tutup gaji, yang kena buang kerja ni, siapa nak bela? Ini yang kerajaan telah mengumumkan bahawa berbagai-bagai bantuan telah disalurkan. Inspirasi keluarga. Sebab Perdana Menteri kata kita mesti kerja sebagai keluarga. Kalau kita tengok keluarga abang kita tengah susah, kita kena tolonglah dia waktu kita tengah susah. Besok kalau kita dah sihat, dah baik, okeylah, kita follow lah seperti biasa. Jadi itu sebab saya menekankan mesti ada semangat sebagai satu keluarga. Kita kata kalau kita ada semangat satu keluarga, cubit per kiri, per kanan akan terasa. Betul. Kalau ada semangat macam ini, insya-Allah kita boleh membantu. Kalau tak boleh semua pun saya kata mungkin tak boleh mampu tak semua. Tetapi orang kata sekurang-kurangnya jangan sampai menyusahkan rakyat. Okey, jangan sampai menyusahkan rakyat. Dan kita sentuh tentang aspirasi keluarga Malaysia. Kita sesuatu yang bagi saya cukup dekat dengan hati Tan Sri dan juga rakan-rakan yang lain yang ada dalam Kabinet Malaysia. Baik, bila kita cakap tentang bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, apakah tumpuannya hanya kepada Bumiputera ataupun sebenarnya kepada semua bangsa yang ada di Malaysia ini, kerana kita semua adalah keluarga Malaysia? Ya, terima kasih. Soalan yang baik. Sebab itu dalam kita menolong rakyat satu keluarga ni, kita bagi semua kaum. Okey, tekun. Orang kata tekun ni tengok orang Melayu je, tapi sebenarnya dalam tekun ada peruntukan. Setahun dia ada hanya untuk golongan peniaga-peniaga indah. Ada peruntukan dia. Kita tengok di bawah SME Corp. SME Corp. Yang sekretar ada bagi geran tadi tu. Bukan saja bagi kepada Bumiputera. Bukan Bumiputera pun ada skim dia. Ada skim yang kita bagi. Jadi dalam bank-bank yang lain tu memang kita ada bagi, kecuali yang ditubuhkan untuk Bumiputera. Macam PUNB betul. PUNB ni memang untuk Bumiputera. Itu kita tak boleh ganggu lah. Even Amanah Ikhtiar pun ada juga yang bagi kepada bukan Melayu. Malah untuk masyarakat peniaga-peniaga kecil kaum Tionghoa, dia ada 2 yayasan. Saya dah lupa nama yayasan ni. Ada 2 yayasan yang kerajaan bagi peruntukan. Tak salah dekat 70 juta. Masa zaman Datuk Seri Najib dulu, memang dia bagi kepada yayasan ini 70 juta kalau tak silap saya, untuk mereka ni membantu usahawan wanita. Ada satu yayasan, saya lupa nama yayasan dia, untuk wanita-wanita Cina yang berniaga. Dan ada lagi satu yayasan lagi untuk kumpulan yang lain pula. Jadi artinya dalam kita zaman Barisan Nasional lah. Jangan cakap berarti saya tahu sebab ini waktu zaman Barisan Nasional. Macam-macam tekun. Zaman Datuk Seri Najib yang kita bagi peruntukan masa itu, kita bagi peruntukan kepada bukan kepada kaum indah dalam tekun. Masa itu tekun semua untuk orang Melayu. Kadang kata no, saya ingat lagi, saya kata kena bagi kepada orang bukan Melayu. Datuk Najib bagi. Saya 30 juta ke peruntukan kepada kaum. Sekarang ni dah
dah beribu dah orang India dapat. Kita juga bila kita tengok untuk tolong usahawan kecil yang saya kata untuk golongan Cina yang berniaga bawah payung semua ni, yang berniaga kat gerai-gerai hawkers ni pun Datuk Najib kita bagi peruntukan, saya tak salah 70 juta dia bagi tolong bantu. Yang juga SME Corp saya kata grant kita bagi maksimal RM500,000, bukan saja untuk orang Melayu, bukan Melayu pun boleh mohon. Jadi bermakna cara kita buat dulu memang dah betul lah. Kita menolong semua kaum. Semua kaum kita menolong untuk kita nak menanamkan semangat satu keluarga, kerana dalam perniagaan ini mesti ada semangat ini. Jadi kalau masing-masing tolong antara satu sama lain, insya-Allah kita boleh membangunkan keusahawanan kita dan juga ekonomi negara kita yang hari ini sedang dalam keadaan baru kita nak bangun pada hari ini. Okey, masa semakin suntuk, tapi insyaAllah kita sempat ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Hajah Zaleha dari Johor difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Tansawi dan yang berhormat. Saya sebagai rakyat lah, saya nak bagi pandangan lah. Kerajaan memberi pertolongan pada rakyat itu memang bagus. Tapi harapnya sampai kepada sasaran. Orang atas sekarang tak tahu benda tu tak sampai kat sasaran. Lepas tu jangan masa beri bantuan ni masa nak pilihan raya je. Pilihan raya tak ada. Sebelum pilihan raya susah macam mana pun rakyat datang jumpa pemimpin tak layan. Jadi saya sebagai rakyat, saya berpengalaman dalam ni dengan kawan-kawan saya, semua tengok zalim, saya cakap. Jadi Allah dah bagi COVID kan, belajarlah daripada COVID tu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Hajah Zaleha, satu luahan rasa yang secara ikhlas sebenarnya. Saya setuju macam Zaleha kata tadi. Saya kata tadi lah, dasar kita dah betul. Itu sebab yang Perdana Menteri dia monitor ni. Bukan saja dia cara yang Menteri monitor kita memantau. Menteri-menteri dia pantau. Dia ada bagi KPI. Kemudian ada tubuh satu unit lagi. Dia buat TPM memantau kerja-kerja kita. Dia tengok betul tak betul. Jadi bila macam saya kata kita dah capai. Tetapi dalam masa yang sama saya pula memantau pula pegawai pegawai kita. Jadi pegawai ni sepatutnya dia kena pantau lah pula sampai pegawai ke bawah. Sampai ke bawah. Jadi kadang-kadang jadi masalah. Yang macam tadi contoh yang saya kata no legal action can be taken. No legal action can be taken to any. Kita punya peminjam tak sampai ke bawah ni. Yang tadi Datuk Wira mengadu, saya pun rasa kecewa juga. Jadi perkara tu saya dah umum. Tiba-tiba tak berlaku, malulah saya. Sebagai seorang menteri. Orang kata ni menteri cak ayam ke ni? Ke menteri kong kali kong kata. Okey. Itu satu. Yang kedua, saya okeylah. Saya setuju kata Hajah Zaleha tadi. Siapa pun jadi wakil rakyat, you kena tunggu. Tunggulah pilihan raya nanti. Kalau wakil rakyat ini hanya bekerja waktu pilihan raya, hanya menolong waktu pilihan raya, saya dah tahu. Rakyat dah boleh menilai. Saya percaya wakil-wakil rakyat yang macam ini bertanding akan datang, tengok dia menang ke kalah. Kerana saya tengok sekarang ni dalam pemilihan wakil rakyat ni, selain daripada macam Kak Melaka, kita Alhamdulillah dia masih yakin dengan dasar sebab Kerajaan Barisan Nasional kita menang begitu besar. Tapi dalam masa yang sama ialah calon itu. Kalau calon ni nampak batang hidung waktu nak pilihan raya nampak hidung, saya percayalah kalau ni rakyat akan tolak lah wakil rakyat macam tu. Okey, kita juga nak kongsi persoalan yang penting jugalah. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Tan Sri. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi dengan kerja keras yang dilakukan oleh Tan Sri dan semua kaki tangan di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membantu para usahawan yang mungkin menghadapi masalah, menghadapi koperasi yang juga menghadapi masalah, jaminan yang ingin Tan Sri sampaikan kepada para usahawan dan juga mereka yang mengendalikan koperasi bahawa apa yang dilakukan ini adalah merupakan satu aspirasi sebagai keluarga Malaysia, dan apa yang dilakukan inilah dalam usaha untuk memulihkan semula, memberikan semula cahaya sebenarnya kepada mereka yang mungkin sedang menghadapi masalah, walaupun mungkin cahaya itu akhirnya akan berada di hujung terowong, tetapi sekurang-kurangnya apa yang dilakukan oleh Tan Sri di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan memberi kesan yang diharapkan. Kesan pertama ialah saya kata saya akan menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
Majlis Pengurusan Koperasi di tiap-tiap kawasan parlimen. Peranan Majlis Pengurusan Koperasi ini ialah peranannya sama seperti peranan kementerian. Pengurusi yang dilantik, dia tu macam wakil saya di tiap-tiap kawasan parlimen, kerana di mana yang kita sedia maklum, inilah badan yang akan memantau sama ada betul tak betul sampai di peringkat di tiap-tiap kawasan parlimen ke rakyat. Jadi bila kita ada Majlis Pengurusan Koperasi yang akan ahlinya yang terdiri daripada semua wakil-wakil daripada agensi-agensi di kementerian saya dan juga NGO pasal penjaja lah, pasal koperasi yang ada dalam kawasan parlimen tersebut, tekun dan sebagainya, duduk sekali di situ nantilah mereka akan melihat betul tak betul, sampai tak sampai kat bawah. Dan di situ nantilah mereka akan mendengar suara-suara ahli-ahli perniagaan di peringkat parlimen. Macam sekarang ni saya di peringkat federal, di peringkat kementerian, yang datang jumpa saya semua pengurusi-pengurusi di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan. Tetapi di peringkat bawah ni ada juga persatuan-persatuan mereka. Jadi sebenarnya ada tempat mereka mengadu apabila majlis ini nanti akan dilancarkan, yang akan pelantikan sedang dibuat. Jadi ini salah satu cara untuk nak sebagai satu jambatan di antara kementerian dan juga rakyat di bawah sana. Dan yang kedua, peruntukan yang kita sediakan dan juga skim-skim yang kita sediakan ini kita akan cuba sampaikan kepada rakyat. Dan yang akhir, saya telah membuat dasar baru. Ini pun nak bagi tahu, ni dasar baru saya buat. Sesiapa saja usahawan yang berkursus, yang mendiri kursus yang dianjurkan oleh mana-mana agensi di bawah MEDEC, habis saja kursus wajib menjadi usahawan. Bukannya nak makan gaji. Katalah kita buat beberapa tube, ada beberapa program. Kursus 14 hari sebagai contoh. Okey? Habis kursus 14 hari, kita bagi grant RM15,000. RM15,000 untuk dia mula. Free lah grant. Kalau tak cukup RM15,000, dia kata dia mana cukup RM15,000. Dia punya kedai pun nak beli mesin tak cukup. Okey? Dia pergi RM100,000 lagi. Jadi RM15,000 grant. RM100,000 ni, kalau RM100,000 dia boleh pinjam dengan tekun. Jadi tekun, jangan soal banyak. Bila disahkan bahawa usahawan ini memang dilatih oleh InScan sebagai contoh, maka tekun kena bagi green lane, kena bagi fast lane kepada dia. Tak payahlah nak tengok macam-macam lagi, sebab dia dah kita kursus. Apa guna kita latih dia tak dapat dipraktikkan. Tak dapat. Apa gunanya datang kursus, sijil pun main tinggi, bila nak pergi pinjam bukan susah nak dapat loan. Jadi ini dasar baru saya buat. Saya nak make sure mesti mendapat pinjaman dengan segera kepada mana-mana usahawan yang mengikuti kursus yang dibuat oleh agensi-agensi kementerian saya. Hebat. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tan Sri Noh Haji Omar kerana sudi bersama kita di Ruang Bicara ini. Dan daripada apa yang disebut oleh Tan Sri sepanjang program Ruang Bicara ini, jelas bahawa Tan Sri adalah seorang menteri yang mudah didekati sebenarnya. Dan sekiranya anda juga ada masalah dan juga keinginan untuk menjadi usahawan, menubuhkan koperasi dan sebagainya, jangan lupa hubungilah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kerana saya percaya Tan Sri sentiasa akan mengulurkan tangan untuk memberi bantuan kepada anda apa saja yang mungkin anda perlukan. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Patuhi SOP yang ditetapkan. Dan jangan lupa, kita jaga keluarga kita. Dan yang penting, kita jaga negara kita. Jumpa lagi.